Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Azrul bin Meja Seles Masinit, nomor matriks BA22110270. Pada hari ini saya akan menerangkan bahagian abstrak kajian ini, iaitu terdapat beberapa elemen penting dalam bahagian ini yang mampu memberi maklumat tentang kajian yang telah kami laksanakan. Pertama sekali ialah kami jalankan kajian ini adalah untuk mengkaji tiga aspek terhadap kesesakan lalu lintas, iaitu faktor kesesakan lalu lintas, kesan kesesakan lalu lintas, dan langkah untuk mengatasi kesesakan lalu lintas. Kami jalankan kajian ini dengan menggunakan metodologi kajian kualitatif dan kajian kuantitatif, iaitu melalui kajian lapangan, borang soal selidik, dan kajian kepustakaan. Kami telah menemu buat 5 orang dan 60 responden telah kami cari untuk menjawab borang soal selidik. Seterusnya, data yang telah kami peroleh kami paparkan dalam bentuk jadual, graf, dan penulisan. Okey, bagi data yang kami peroleh untuk faktor kesesakan lalu lintas ialah jumlah kenderaan yang tinggi, kemalangan, kurangnya sistem pengawalan trafik, pembaikan jalan, dan faktor jalan yang sempit. Seterusnya, bagi kesan pula ialah pembaziran massa, pencemaran udara, kurang keselesaan, berlakunya stres, dan berlakunya stres. Okey, seterusnya terdapat langkah yang telah kami perolehi untuk mengatasi kesesakan lalu lintas ini, iaitu dengan melebarkan jalan raya, menaik taraf infrastruktur, menggalakkan penggunaan teknologi, dan memperbanyakkan mod pengangkutan serta memperkuasakan undang-undang. Okey, berdasarkan tajuk kajian kami, iaitu impak kelebaran jalan raya terhadap kesesakan lalu lintas, kami dapati responden dan informan temu bual telah bersetuju dengan melebarkan jalan raya mampu menangani masalah kesesakan lalu lintas ini. Hal ini kerana faktor tersebut banyak dipilih oleh responden. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Habib bin Edi sebagai ahli kumpulan ini ingin menerangkan berkenaan dengan bahagian pengenalan. Jadi apa yang saya ingin terangkan di sini adalah berkaitan dengan fenomena berlakunya kesesakan lalu lintas. Jadi kesesakan lalu lintas ini adalah bukan suatu fenomena yang jarang kita dengar, tetapi ianya sering berlaku. Bahkan hampir setiap hari fenomena kesesakan lalu lintas ini berlaku dan dihadapi oleh pengguna jalan raya. Kebanyakan kesesakan lalu lintas ini berlaku di kawasan-kawasan bandar kerana kawasan bandar ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi kepadatan penduduk yang tinggi ini menyumbang kepada penambahan kepada penggunaan kenderaan. Jadi penggunaan kenderaan yang padat di bandar menyebabkan jalan raya itu tidak mampu menampung jumlah kenderaan yang ada. Jadi pada akhirnya yang menyebabkan kesesakan lalu lintas. Seterusnya adalah kawasan bandar ini diberikan penekanan yang khusus kerana bandar adalah sebuah kawasan yang sering berlaku kesesakan lalu lintas. Jadi ianya dilihat sebagai satu permasalahan yang sering berlaku dan perlu dicari akan jalan penyelesaiannya. Jadi kajian ini mengaitkan berkenaan dengan adakah kelebaran jalan itu mempengaruhi sesebuah fenomena berlakunya kesesakan lalu lintas. Jadi kajian ini akan membincangkan berkenaan dengan kelebaran jalan raya ini, bagaimana ianya menyebabkan kesesakan lalu lintas itu berlaku. Seterusnya adalah objektif kajian kami. Jadi objektif pertama kajian kami adalah untuk mengkaji faktor penyebab kepada kesesakan lalu lintas. Hal ini kerana kesesakan lalu lintas ini berlaku mempunyai faktor-faktor tertentu. Jadi pengkaji ingin mengkaji apakah faktor-faktor yang menyebabkan kesesakan lalu lintas ini di kawasan kajian pengkaji, iaitu di UMS itu sendiri. Jadi yang kedua adalah untuk mengkaji kesan-kesan kesesakan lalu lintas ini terhadap pengguna jalan raya. Adakah ianya memberikan kesan yang besar ataupun kesan yang kecil. Jadi seterusnya adalah objektif terakhir adalah untuk mengenal pasti adakah terdapat langkah-langkah untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas ini. Kerana jika kesesakan lalu lintas ini tidak diambil endah ataupun tidak dipandang dan tidak difikirkan akan jalan penyelesaiannya, ianya akan berlarutan dan mungkin akan menyebabkan keselamatan diri pengguna jalan raya itu terancam. Misalnya berlakunya kemenangan jalan raya sehingga menyebabkan kematian dan sebagainya. Oleh itu, mengkaji ingin mengatasi adakah terdapat langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas ini berlaku. Nah, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syazwi Hizami bin Muhammad Saleh dan saya akan membentangkan berkaitan dengan sorotan kajian. Kami telah menyenaraikan sorotan kajian berdasarkan kepada 3 objektif kami. Untuk objektif pertama, iaitu mengkaji faktor berlakunya kesesakan lalu lintas, kami telah menggunakan kajian lepas yang bertajuk faktor penggunaan kenderaan persendirian, tempat letak kenderaan dan struktur jalan menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas di Politeknik Muazzam Shah. Kajian ini telah ditulis oleh Osli dan juga rakan-rakannya. Mereka berpendapat bahawa antara faktor yang menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas adalah disebabkan oleh peningkatan penggunaan kenderaan persendirian di jalan raya. Ramai pengguna kenderaan persendirian ini mengatakan bahawa mereka lebih selesa dan memudahkan lagi pergerakan mereka untuk pergi ke mana-mana saja yang mereka inginkan. Hal ini menyebabkan mereka lebih gemar untuk menggunakan kenderaan persendirian jika dibandingkan dengan menggunakan pengangkutan awam. Selain itu, menerusi kajian Marzuki pada tahun 2011, beliau mengatakan bahawa faktor menyebabkan kesesakan lalu lintas adalah disebabkan oleh pertambahan pelajar.
Pertambahan pelajar IPTA khususnya menyebabkan ruangan parking semakin menjadi berkurangan. Hal ini menyebabkan kesesakan lalu lintas berlaku. Seterusnya untuk objektif kedua iaitu mengkaji kesan kesesakan lalu lintas terhadap penggunaan jalan raya. Kami telah menggunakan sorotan kajian yang ditulis oleh Faiz Faizol dan Roliana yang bertajuk Kajian Kemalangan Jalan Raya di Persimpangan Jalan Persekutuan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kemalangan dan kesesakan lalu lintas di persimpangan yang diberi isyarat jarak dekat, kepadatan jalan masuk yang tinggi dan jumlah lalu lintas yang tinggi. Hal ini bukan saja boleh menyebabkan berlakunya kemalangan, ianya juga menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk, terutamanya pada waktu kemuncak. Pada waktu kemuncak antaranya adalah pada waktu pagi, iaitu antara jam 7 pagi sehingga jam 9 pagi, dan pada waktu petang iaitu pada jam 4.30 sehingga 7 malam. Berikut adalah tersebut adalah antara waktu puncak. Seterusnya sorotan kajian bagi objektif ketiga iaitu mengenal pasti langkah mengatasi berlakunya kesesakan lalu lintas. Berdasarkan kepada kajian yang ditulis oleh Haryati Syafi'i dan Sharifah Maryam pada tahun 2010, antara langkah yang dapat dilakukan bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas adalah dengan meningkatkan lagi mutu perkhidmatan pengangkutan awam terutamanya. Menurut mereka, dalam kemulut isu dan masalah kesesakan lalu lintas di kawasan bandar, Malaysia perlu menjadikan contoh negara-negara maju seperti Jepun yang mempunyai sistem pengangkutan awam yang lebih berkualiti. Sebagai contoh, Bandaraya Tokyo di Jepun mempunyai sistem jaringan pengangkutan awam yang cekap dan pantas yang memberikan perkhidmatan pengangkutan teknologi terkini dan lebih mesra alam dan memberikan tahap keselesaan yang tinggi kepada para pengguna. Sekian daripada saya untuk bahagian sorotan kajian. Pada bahagian metodologi kajian, kami menggunakan dua kaedah, iaitu kami menggunakan kaedah premier dan juga kaedah sekunder. Bagi kaedah premier, kami menggunakan dua cara, iaitu kami menggunakan temu bual dan juga kami menggunakan borang soal selidik. Dalam kaedah temu bual, kami menemu bual informant bagi setiap mod seperti BAT dan sebagainya. Manakala bahagian borang soal selidik, kami menggunakan cara dengan membuat Google Form. Dengan itu kami mengetahui apa pendapat orang ramai. Pada bagian premier ini juga kami menggunakan pemerhatian dengan meneliti adakah isu kesesakan ini berlaku di UMS pada waktu masa tertentu. Manakala bagi kaedah sekunder, kami menggunakan sorotan kajian, iaitu dengan membaca ataupun menganalisis sama ada kajian lepas wujud kelompangan ataupun tidak. Dan juga kami menggunakan kaedah sekunder ini untuk membuat rumusan dan juga mendapat pandangan tokoh bagi mengukuhkan lagi kami punya kajian. Kaedah sekunder ini juga kami lakukan berkenaan dengan topik kesesakan lalu lintas. Kawasan yang kami kaji adalah kawasan jalan UMS, yang di mana terdapat kerja-kerja membuat jalan berlaku di kawasan tersebut. Kajian ini juga kami kaji di pintu utama jalan UMS. Dalam kajian yang dilakukan, dapat dilihat dalam bilangan responden dalam menjawab borang soal selidik seramai 60 orang. Bilangan lelaki sebanyak 28 orang bersamaan dengan 46,7% lelaki menjawab borang soal selidik. Angka ini sedikit berbanding bilangan perempuan yang memiliki bilangan yang ramai sebanyak 32 orang bersamaan dengan 53,3%. Dapat dilihat bilangan wanita lebih ramai berbanding bilangan lelaki yang menjawab borang soal selidik. Pada bahagian analisis dan penemuan bagi analisis demografi responden, kajian yang dilakukan oleh pengkaji mendapati bilangan umur responden yang paling ramai menjawab soal selidik ini adalah dalam lingkungan 20 hingga 25 tahun sebanyak 53 orang, yang mana telah menjawab bersamaan dengan 88,3%. Jumlah ini sangat banyak disebabkan dalam kalangan responden sebenarnya pelajar universiti, manakala bilangan umur yang sedikit dalam menjawab soal selidik ini adalah berumur 25 tahun ke atas, sebanyak 2 orang responden bersamaan 3,3% bilangan yang menjawab borang soal selidik. Terdapat juga bilangan umur yang cukup muda dalam menjawab soalan ini, yaitu berumur 25 ke bawah sebanyak 5 orang responden bersamaan dengan 8,3%. Dalam kajian ini, pengkaji menyasarkan bilangan responden sebanyak 60 orang responden dalam kajian yang dilakukan.
Dalam slide ini menunjukkan graf bagi faktor yang mempengaruhi kesesakan lalu lintas dan bilangan responden yang menjawabnya mengikut faktor. Berdasarkan graf ini, kita dapat lihat bahwa faktor yang menunjukkan jumlah responden tertinggi yang menjawab sangat setuju adalah faktor jumlah kendaraan yang tinggi dan faktor jalan yang sempit, yaitu sebanyak 44 orang bersama dengan 80% bagi keseluruhan jumlah responden yang menjawabnya. Faktor yang mencatatkan jumlah responden terendah pula yang menjawab sangat setuju pula adalah faktor kurangnya sistem pengawalan trafik, yaitu sebanyak 35 orang bersama dengan 58,3% yang menjawabnya. Seterusnya, slide ini menunjukkan graf kesan kesesakan lalu lintas terhadap pengguna jalan raya. Berdasarkan graf ini, kesan yang menunjukkan jumlah responden tertinggi yang menjawab sangat setuju adalah pembaziran massa, yaitu sebanyak 46 orang responden, bersamaan dengan 76,7% yang menjawabnya. Bagi kesan yang menunjukkan jumlah responden terendah yang menjawab sangat setuju adalah kesan kesukaran akses perkhidmatan awam, yaitu sebanyak 29 orang responden yang menjawabnya. Dalam slide yang seterusnya ini menunjukkan graf langkah penambahbaikan kesesakan lalu lintas. Berdasarkan graf, kita dapat lihat langkah yang menunjukkan jumlah responden tertinggi yang menjawab sangat setuju adalah langkah menaik taraf infrastruktur dan langkah melebarkan jalan, di mana masing-masing mencatatkan sebanyak 41 orang responden bersamaan dengan 68,3% daripada keseluruhan responden yang menjawab sangat setuju. Bagi langkah yang mencatatkan jumlah responden terendah yang menjawab sangat setuju pula adalah langkah memperkasakan undang-undang, yaitu sebanyak 29 orang responden yang menjawabnya. Oke, salam sejahtera. Nama saya Anordin Miharil dan seterusnya saya akan membentangkan tentang perbincangan kajian khususnya untuk hasil kajian yang telah dibuat. Pertama, kita beralih pada demografi responden yang terbahagi kepada dua, yaitu jantina dan umur responden. Bagi bahagian jantina, kebanyakan responden adalah dalam kalangan perempuan yang menjawab berbanding pelajar laki dan berumur antara 20 hingga 25 tahun. Seterusnya kita masuk dalam isi kajian yang pertama, yaitu mengkaji faktor berlakunya kesesakan lalu lintas, terutamanya di jalan raya. Dari segi faktor berlakunya kesesakan, penggunaan kendaraan atau peningkatan jumlah kendaraan yang tinggi dan jaringan jalan raya yang sempit merupakan penyumbang utama pada berlakunya kesesakan, di mana sebanyak 80% responden bersetuju dengan masalah tersebut. Masalah ini boleh dikaitkan dengan kurangnya sistem pengawalan trafik seperti lampu isyarat yang membantu dalam mengawal pergerakan kendaraan, serta aktiviti pembaikan jalan raya yang menyebabkan kebanyakan laluan terpaksa ditutup dalam jangka masa yang pendek atau panjang, menjadikan laluan kendaraan menjadi sangat terhambat. Selanjutnya, daripada tinjauan terhadap faktor kesesakan jalan raya ini, ianya telah memberi kesan yang negatif bukan saja terhadap pengguna jalan raya, tapi juga terhadap alam sekitar. Dalam kajian ini, ahli kumpulan kami telah melihat berbagai kesan yang berbeda daripada responden, dan antaranya adalah berlaku pembaziran massa, di mana kesesakan ini menyebabkan kebanyakan pengguna jalan raya terpaksa menunggu masa yang agak lama untuk bergerak, sehingga akhirnya mengganggu aktiviti harian mereka. Selain itu, kesesakan jalan raya juga cenderung memberi kesan terhadap alam sekitar, di mana pembebasan asap daripada kendaraan yang banyak di jalan raya menyebabkan berlakunya pencemaran udara dan seterusnya, memberi tekanan kepada pengguna itu sendiri. Kali adalah menjelaskan langkah terbaik bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Dalam bahagian ini, sebanyak 41 responden bersama 68,3% bersetuju bahwa kerja melebarkan jalan raya adalah langkah terbaik untuk mengurangkan kadar kesesakan lalu lintas. Ini karena ianya dapat memberi lebih ruang kepada pengguna jalan raya, khususnya kereta untuk bergerak ekoran peningkatan penggunaan kendaraan pada masa kini, serta kaidah ini juga dapat membantu dalam mengelakkan masalah kemalangan jalan raya. Selain itu juga, responden juga bersetuju bahwa dengan meningkatkan infrastruktur jalan raya, seperti meletakkan lampu isyarat bagi meningkatkan kecekapan di jalan raya. Ini karena lampu isyarat dapat berfungsi untuk mengawal pergerakan kendaraan dengan menyusun arah laluan kendaraan untuk masuk ke persimpangan, mengikut masa yang ditetapkan dan tidak secara serentak. Begitu juga dengan perbanyak pembinaan laluan jalan raya yang baru bagi mengelakkan kepadatan kendaraan di jalan raya. Oleh itu, sekian saja daripada bahagian perbincangan dan kita beralih pada bahagian seterusnya. Untuk bahagian kesimpulan pula adalah setelah pengkaji melakukan kajian ini, pengkaji mendapati bahawa terdapat faktor, kesan dan langkah yang telah dikenal pasti dalam kejadian ini. Usah saya sebutkan di sini kerana tadi pengkaji lain telah menghuraikan dapatan kajian yang telah dilaksanakan. Jadi aspek-aspek seperti faktor, kesan dan langkah ini seharusnya dititikberatkan oleh pelbagai pihak, terutamanya pihak kerajaan. Kerana jika keadaan ini tidak dipandang serius, ianya akan mewujudkan sebuah perspektif yang negatif terhadap keadaan jalan raya di Malaysia. Seterusnya, ianya akan mendatangkan keadaan yang buruk dan kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku di jalan raya. Oleh itu, berbagai pihak haruslah bekerjasama bagi memastikan keadaan kesesakan lalu lintas ini terkawal. Dan akhir sekali adalah pengkaji mengharapkan bahawa melalui kajian yang telah disanakan boleh mengubah perspektif masyarakat berkenaan dengan pentingnya mengetahui akan sebab-sebab dan kesan-kesan yang terjadi apabila kita memandang penting akan keadaan kesesakan lalu lintas di kawasan kita. Oleh itu, setakat itu saja pembincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, menerusi lampiran ini terdapat beberapa paparan gambar yang menunjukkan pengkaji sedang menjalankan kajian, iaitu melalui temu bual, melalui borang soal selidik dan kajian lapangan. Dalam
lampiran ini juga terdapat satu gambaran menunjukkan kawasan kajian Jalan Raya UMS yang mengalami kesesakan lalu lintas. Oleh itu, kajian ini diperlukan untuk mengkaji situasi tersebut agar situasi tersebut tidak akan berlaku pada masa akan datang. Oke, sekian, terima kasih.